الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi sebagai pengetahuan kita bersama, hari ini kita masih ke hadis jilid 1, hadis yang ke-25. Hari ini masuk hadis yang ke-25 ya. Okey, kita baca sama-sama ya. Ikut saya. An Abi Musal Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu ma ba'asyallahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil kathiri asaba ardan fakana minha ta'ifatun naqiyatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal mushbal kathira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wasaqaw wazarun wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fazalika masalu man faqaha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'athani illahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi. Riwayah daripada Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i ya. Okey, kita baca maksudnya. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, Abu Musa Al-Ash'ari memberitahu Rasulullah bersabda ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bandingan apa yang Allah utuskan aku membawanya daripada hidayah petunjuk dan ilmu pengetahuan adalah sama seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Jadi maksudnya membandingkan, maksud hidayah ataupun ilmu yang Nabi sampaikan kepada umat Muhammad ni adalah seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Bayang kalau hujan turun lebat, maksudnya ya silap. Maka terdapat sebahagian dari bumi itu tanah yang subur. Di antara bumi ini ada yang tanah subur yang menerima dan menyedut air hujan itu. Di antara muka bumi kita ni ada yang tanahnya subur. Bila turun saja hujan, maksudnya dia menyedut air dan menyuburkan tanah tersebut ya. Lalu menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Tanah yang subur tu dia menumbuhkan rumput ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan terdapat sebahagian daripadanya tanah-tanah yang keras, hanya menampung air. Ada juga bahagian bumi ini tanahnya keras, bila turun hujan dia hanya menampung air, tidak menyedutnya. Air tadi tak serap ke dalam, tetapi hanya menampung air. Ini tanah yang keras. Tanah yang pertama tadi tanah yang subur. Maka Allah menjadikan dia bermanfaat kepada
kepada manusia. Tanah yang keras tadi bila turun hujan dia menakung air, dia membawa manfaat kepada manusia ya. Lalu mereka minum dan memberi minum serta mereka menanam dan menjirus tanaman mereka. Jadi tanah yang kering tadi bila ditimpa hujan maka dia menakung air dan manusia, haiwan dan sebagainya boleh ambil air tadi untuk diminum, untuk memberi minuman kepada ternakan dan juga untuk menanam tanaman ataupun menjirus tanaman. Dan terdapat pula sebahagian daripadanya tanah-tanah yang lain, tanah yang ketiga bentuknya, iaitu yang keadaannya hanyalah tanah-tanah rata yang keras yang tidak lekat air. Dia ada 3 bahagian tadi kan. Satu, bumi yang subur, bila turun hujan dia dapat menyedut air dan menyuburkan tanah tadi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua pula, bumi yang kering ataupun keras, tanah yang keras, bila turun hujan dia hanya menakung air. Dan air tadi boleh digunakan oleh manusia, boleh digunakan oleh haiwan, boleh dijirus tanam-tanaman. Tanah yang ketiga pula dia kata tanah yang rata dan keras dan tidak lekat air dan tidak menakung air sedikit pun, tak menakung air sedikit pun, dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Tanah yang ketiga ni maksudnya tanah yang keras dan rata, bila turun hujan dia tak takung air dan dia tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah bandingan orang yang mempunyai fahaman yang teliti dalam hukum-hukum Allah. Itu bandingan Nabi nak bandingkan tentang orang yang faham hukum-hukum agama Allah. Dan bandingan orang yang beroleh manfaat daripada apa yang Allah utuskan aku membawanya. Orang yang faham ya ataupun menerima hukum-hukum Allah dengan teliti tadi, dia memberi manfaat ya pada ilmu yang Rasulullah SAW sampaikan. Lalu ia mengetahuinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang dari Nabi ibaratkan tadi, kalau maksud ilmu yang Nabi Muhammad SAW sampaikan tadi ibarat seperti hujan yang lebat. Bila hujan yang lebat ni dia kata perumpamaannya iaitu tanah yang pertama ni tanah yang subur, tanah yang dapat menyedut air dan juga menyuburkan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Itu diibaratkan seperti orang yang faham ilmu agama dan dia tahu dan dia mengajar kepada orang lain. Maksud dia bermanfaat lah. Dapat ilmu daripada Nabi Muhammad SAW, dia memanfaatkan ilmu dia tadi. Dia faham ilmu dan dia ajar kepada orang lain. Dibandingkan dengan tanah yang subur tadi, yang menerima hujan tadi, yang menyuburkan tanaman tadi. Dan juga bandingan orang yang tidak hiraukan langsung ilmu yang aku sampaikan itu. Dibandingkan juga dengan orang yang tak hirau langsung ilmu yang Nabi sampaikan. Contoh tanah yang rata, tanah yang kering dan rata dan tidak melekat air, tidak menanggung air tadi. Dan tidak mahu pula menerima petunjuk Allah. Ilmu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tapi dia tak mau terima. Dan dia kata tidak mahu pula menerima petunjuk Allah yang aku diutuskan membawanya. Perumpamaan tadi ya. Maksudnya itu Nabi umpamakan. Maksudnya dibandingkan dengan tanah tadi kepada manusia. Manusia yang tidak mahu menerima petunjuk ataupun ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayat oleh Bukhari, Muslim, An-Nasa'i ya. Jadi itu kita baca terjemahannya. Sekarang kita tengok dia punya huraiannya pula. Hadis yang ke-25 ini menerangkan kelebihan orang yang mengambil dan memberi manfaat dengan ilmu agama dan orang yang sebaliknya. Huraian ni nak ceritakan bagaimana golongan yang pertama, iaitu manusia ataupun orang mau ambil manfaat ilmu agama. Maksudnya dia belajar ilmu agama dan dia ambil manfaatnya, beramal dan juga mengajar orang lain. Yang kedua pula, golongan kedua, dia
tak mau ambil manfaat ilmu agama. Dia ada dua jenis, dua golongan. Golongan pertama mau ambil manfaat ilmu agama. Golongan kedua tak mau langsung ambil manfaat dalam ilmu agama. Orang ajar ke, orang nasihat ke, apa ke, dia tak mau terima. Huraiannya, kita tengok huraiannya. Rasulullah SAW diutus untuk membawa jalan pimpinan dan petunjuk serta ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Jadi Allah Ta'ala utuskan Rasulullah SAW untuk memimpin kita, memberi petunjuk kepada kita dengan menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi kita dapat ilmu ni daripada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh baginda itu bukan semua orang menerimanya. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tu, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tu, bukan semua orang boleh terimanya. Dan bukan semua menolaknya. Maksud ada sebahagian yang menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, dan ada sebahagian yang menolak. Maksudnya bukan semuanya menolak ataupun semuanya menerima. Maksud ada sebahagian-sebahagian. Untuk menjelaskan hal yang demikian, baginda membuat perbandingan yang bermaksud. Nak cerita tentang bab ni, Nabi buat perbandingan ataupun perumpamaan, iaitu ilmu yang Rasulullah SAW nak sampaikan tu ibarat seperti hujan yang lebat. Kita tengok hari hujan yang lebat tu ya. Okey, kita tengok je punya ni dia. Hati manusia dengan ilmu pengetahuan adalah ibarat bumi dengan air. Hati kita ibarat bumi. Bumi tu terima air kan? Ibarat air hujan daripada atas, bumi di bawah. Ya. Jadi perbandingan ni, Nabi buat perbandingan ni supaya kita mudah faham. Jadi hati manusia dengan ilmu pengetahuan adalah ibarat bumi dengan air. Ada sebahagian daripada bumi yang tanahnya apabila ditimpa hujan, ia menyedutnya dan menumbuhkan tanaman yang berguna kepada makhluk-makhluk yang hidup. Nabi nak cerita bahawa diibaratkan tadi ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW seperti hujan yang lebat tadi turun timpa kepada bumi. Bumi itu adalah hati manusia. Hati manusia ni ada yang maksudnya dalam diibaratkan seperti bumi ataupun tanah yang menyedut air. Menyedut itu terima ilmu dan menumbuhkan tanaman yang berguna. Dia terima ilmu, dia faham dan dia ajar kepada orang lain. Maksudnya menumbuhkan tanaman yang berguna kepada makhluk-makhluk lain. Jadi faedahnya baiklah ya. Kalau bumi itu dapat menyedut air hujan tadi, hujan yang timpa dia tadi, dia sedut dan dia dapat tumbuhkan tanaman tadi dengan maksudnya bumi yang subur, tanah yang subur tadi ya. Okey, itu golongan pertama. Okey, golongan ni baik ya. Demikian juga halnya hati manusia. Hati kita ni lah. Ada di antaranya yang menerima ilmu dan menghafaznya. Dia terima ilmu, dia faham ilmu, dia hafaz ilmu, serta ia menerima kesan dan pengaruh ilmu itu yang menjadikan dia beramal dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Maksudnya bila Nabi Muhammad SAW sampaikan ilmu tadi, kita terima ilmu tadi dengan sebaiknya, kita amal dengan ilmu tadi dan kita ajar kepada orang lain. Itu yang baik dia. Ya, ibaratnya. Hati manusia yang sedemikian ini adalah sebaik-baik hati yang berhak dipuji dan dihormati. Inilah hati yang terbaik. Kenapa? Dia terima ilmu, dia faham ilmu, dia amal dengan ilmu, kemudian dia ajar kepada orang lain. Ini yang terbaik dia. Itu golongan yang pertama. Ada pula sebahagian daripada bumi yang tanahnya apabila ditimpa hujan, ia akan menampung airnya. Ada pula bumi ni, yang kedua ni maksudnya ya. Tadi bumi yang pertama tadi yang sedut air dan dia menyuburkan tanah tadi, menumbuhkan tanaman.
Bumi yang kedua pula, dia kata apabila ditimpa hujan, ia akan menampung air. Dia hanya menampung air. Bumi ni keras, tanah ni keras. Bila terima hujan, dia hanya menampung air. Air bertakung. Ya. Dan memeliharanya daripada meresap hilang. Air tadi duduk tertakung dan tak meresap hilang. Dan dengan itu dapat digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Seperti haiwan, manusia boleh ambil air daripada bumi yang kering tadi ni, yang menakut air tadi. Ada manfaatnya juga kan. Tetapi tanah itu sendiri tidak mendapat manfaat daripadanya. Tanah yang kering yang menakut air tadi, dia tak ada manfaat pada dia. Sebab dia tak menyedut air, dia hanya takung ya. Takung untuk orang lain, untuk haiwan, untuk manusia, untuk kegunaan orang lain, untuk menjirus tanaman ya, tapi untuk diri dia tak dapat. Dan tidak menumbuhkan tanaman. Tanah yang kering tadi, bila menampung air, dia tak dapat tumbuh tanaman. Ia hanya dapat menampung air untuk faedah makhluk-makhluk yang memerlukannya. Jadi manfaat dia boleh bagi manfaat kepada orang lain. Contohnya kepada haiwan, kepada manusia, dapat ambil air tadi. Tapi untuk diri bumi ni tak dapat. Demikian juga halnya hati manusia. Ada di antaranya yang menerima ilmu pengetahuan dan menghafaznya. Kita dalam belajar ni, kita dalam menadah ilmu ni, kita terima ilmu. Ya. Ada yang maksud terima ilmu dan hafaz. Dan dapat pula mengajarkannya kepada orang lain. Itu hebatnya tu. Seperti perempuan, tuan-tuan, adik-adik, kakak, ya. Semua kita terima ilmu, kita faham ilmu, kita boleh bagi tahu pada orang lain pula. Hak tu bagus ya. Tetapi ia sendiri tidak mendapat faedah beramal dengannya. Dia bagi tahu orang lain, tetapi dia sendiri tak beramal dengan ilmu tu. Ni golongan yang kedua tadi lah, seperti air, seperti tanam tadi yang keras tadi, dia tu menakung air, manfaat untuk diri dia tak ada, tapi dia bagi pada orang lain. Ya, dia belajar ilmu, dia hafal ilmu, tapi dia tak amal. Ya, dia maksud sendiri tidak mendapat faedah beramal dengannya. Manusia yang hatinya demikian bermakna telah berbuat baik daripada segi menghafaz dan menyampaikan kepada orang lain, tetapi ia telah melakukan perkara yang buruk kerana ia tidak beramal dengannya. Kita belajar ilmu banyak, tapi kalau kita tak beramal, rugilah ya. Ilmu tanpa beramal seperti pokok yang rimbun, yang nampak pokok tu dengan rimbun rindang apa tapi tak mengeluarkan buah. Ibarat macam tu lah kan. Jadi kita kalau dah kata menuntut ilmu, ada ilmu, kenalah beramal. Bila beramal tu seperti pokok yang subur, yang rindang dan mengeluarkan buah. Ya. Kalau pokok tak ada buah, kita tanam sampai bertahun-tahun tak berbuah, dah tebang. Sebab apa? Tak ada manfaat. Tanam pokok rambutan orang lain semua berbuah. Rambutan kita pokok rindang tapi satu biji buah pun tak ada. Jadi lebih baik kita tebang, kita tanam pokok lain. Ya. Ini diibaratkan orang yang belajar ilmu tapi dia tak amal. Kita ni kalau dah belajar ilmu, kenalah amal sebaik-baiknya. Bila Tok Guru kata kita antaranya kena buat solat sunat selepas berwudu. Nak balik buat. Belajar dah tapi tak buat. Kelebihan orang yang melakukan solat sunat selepas wuduk tu besar pahalanya. Jadi kita balik buat. Tak buat selalu pun, sekali sekala kena buat. Jangan tak buat langsung. Kalau kita tak buat langsung, ibarat macam tanam tadi lah. Tanah yang keras, menakung air dan tak bermanfaat untuk diri dia. Ya. Seperti orang yang belajar ilmu dan dia tak amalkan. Ya. Sedang tujuan beroleh ilmu ialah untuk beramal menurutnya. Bila kita dapat ilmu tu, balik buat. Balik buat. Dapat ilmu tu, balik buat. Jangan dapat ilmu banyak tapi tak buat. Rugilah kita ya. Kita pergi mengaji tu, merata-rata kita mengaji. Berbagai-bagai kitab kita belajar. Dan kita amalkan ilmu. Antaranya kata contoh kalau kata kita belajar tadi, yang saya sebut tadi, Tok Guru datang mengajar tentang kelebihan
berwuduk. Dan selepas wuduk tu disunatkan kita iaitu membaca doa selepas wuduk. Jadi lepas wuduk bacalah doa. Baca doa. Lagi satu sunat selepas wuduk apa lagi, contohnya kita melakukan solat sunat wuduk. Itu terbaik. Ya, buatlah. Kalau tak boleh buat dua-dua tu, buat salah satu. Contohnya tak boleh nak buat solat sunat wuduk, kita buat baca doa selepas wuduk. Salah satu kita dapat kelebihan, kita dapat pahala, kita dapat ganjaran. Jangan dua-dua tak buat. Lepas wuduk doa tak baca, solat sunat wuduk pun tak buat. Rugi. Ya, rugilah kita. Itu antara maksudnya dia kata cepu emas. Emas tu Tuhan nak bagi pahala, Allah Taala nak bagi pahala. Buat dengan tak buat. Kalau buat dapat, tak buat tak dapat. Ya. Jadi kita ni alhamdulillah lah. Ya. Kita ni minat menuntut ilmu, maksud ilmu dah banyak. Kalau perempuan menuntut, rajin lagi menuntut ilmu, tambah lagi alhamdulillah. Ya. Kita sebagai orang yang faham ilmu, sebagai alim ni faham ilmu. Ya. Dah faham ilmu, ajarlah kepada anak cucu kita, kawan-kawan kita, ya. Yang pandai baca Quran tu, ajar kawan-kawan. Jangan kita selepas diri kita sendiri. Ilmu tu kena dia maksudnya diajar kepada orang. Bila ajar kepada orang, barulah tadi ilmu tadi dia lebih lagi. Maksudnya dia lebih berkembang lagi, ya. Kalau ilmu tu disimpan, dia tak berkembang. Ilmu tu hendaklah diasah. Diasah tu bila kita ajar orang seperti asah. Bila asah, semakin tajam. Kalau pisau lah, kita asah semakin tajam. Jadi bila ada ilmu, puan-puan dia ajarlah kepada orang lain, ya. Di antaranya ada pula bumi yang tanahnya tidak beroleh faedah daripada air. Ini bumi yang ketiga. Bumi pertama tadi tanah dia bila turun hujan dia menyedut air dan menyuburkan tanah tadi, menumbuhkan tanaman. Bumi yang kedua dia kata tadi ibarat macam orang tadi, maksudnya diibaratkan seperti tanah yang keras, dia hanya dapat menampung air dan air tidak disedutnya. Tapi air yang ditakung tadi boleh memberi manfaat kepada manusia dan juga haiwan dan juga untuk disiram tanam-tanaman. Itu ya. Bumi yang ketiga pula iaitu langsung. Kita baca ni. Di antaranya ada pula bumi yang tanahnya tidak beroleh faedah daripada air. Bumi jenis ni dia kata turunlah hujan lebat mana pun, dia tak menakung air, dia tak menyedut air dan tak memberi faedah langsung, dan tidak dapat ditahannya, tidak dapat ditakungnya air tadi, serta tidak dapat menumbuhkan sebarang tanaman. Ini yang kita takut, ya. Hati manusia bila dapat ilmu maksudnya tak ada langsung kat diri dia, dan juga tak memberi manfaat pada orang, tak boleh mengajar pada orang, habis. Manusia jenis ni tak suka untuk menuntut ilmu. Ini kita takut, ya. Tak suka, tak minat, dan dia juga merasa benci ataupun tak suka kepada orang yang menuntut ilmu. Tengok orang pergi pengajian, dia tengok dia rasa macam alah, orang ramai-ramai pergi ni buang masa, ya. Dia pelicin lagi, ya. Ni ibarat manusia yang ketiga je ni. Ibarat seperti tanam tadi, dia tak memberi manfaat apa-apa pun, tak dapat takung air, tak dapat tumbuh tanaman, ya. Demikianlah pula hati manusia ada di antaranya yang tidak dapat menerima ilmu pengetahuan, tak mau menuntut ilmu. Kita na'udzubillah, ya. Kita minta pada Allah jauhkan kita daripada bersikap seperti itu. Ada orang kadang-kadang rumah dia dekat dengan tempat pengajian ilmu, tapi dia tak boleh datang, ataupun dia tak boleh mendengar. Mustahilnya kita kata kalau rumah kita dekat dengan tempat pengajian ilmu, dekat surau, dekat masjid, kita duduk di rumah kita boleh dengar satu-satu. Kalau pakai pembesar suara macam orang baca khutbah hari Jumaat tu lainlah. Selalunya kalau guru mengajar dia pakai mikrofon kecil letak dekat
dia punya baju. Jadi kita kalau di rumah pun dengar tapi tak jelas. Tenggelam timbul. Jadi yang baiknya kita hadir ke majlis ilmu tu, ya. Bukannya kita dengar daripada rumah, kadang-kadang tak, masa kita tak fokus, kita tak faham, kita tak dengar dengan sebaik-baiknya. Jadi golongan manusia ni dia tak mau langsung menerima ilmu pengetahuan, tak mau belajar. Duk tahap tu juga. Kalau dia dalam tahap jahil tu lah dia juga. Ada rumah asyik nak masak, asyik nak buat kerja rumah lah. Dia tak mau untuk menuntut ilmu. Golongan ni adalah orang yang sangat rugi, ya. Manusia ada di antaranya yang tidak dapat menerima ilmu pengetahuan dan dengan itu tidak dapat beramal dengannya. Belajar ilmu pun tak mau. Nak amal lagi dah tak tahu. Nak sembahyang kalau tak ada ilmu. Macam mana nak berwudu, macam mana nak angkat takbiratul ihram, dia tak pandai. Sebab apa? Sebab dia tak menuntut ilmu, ya. Dia macam mana dia beramal sedangkan dia tak tahu. Hati manusia yang demikian keadaannya adalah sejahat-jahat hati dan seburuk-buruknya, na'udzubillah. Seperti yang kita belajar pada siri yang lepas. Bagaimana dikatakan bahawa orang yang tak mau menuntut ilmu ni ibarat dia tu seperti lalat di muka haiwan. Lalat yang hinggap di muka lembu contohnya. Bayangkanlah, ada faedah dia? Tak ada faedah. Lalat duduk kat muka lembu, lembu pun rimah. Lembu pun duduk giling kepala mau. Jadi dia ibarat seperti lalat hinggap di muka haiwan tadi. Dia tak. Dan Imam Syafi'i pun kata orang yang tak mau menuntut ilmu jangan kawan baik sangat dengan dia. Kawan sikit-sikit je. Tak boleh salah, tak bertegur siapa sudah. Jangan baik sangat dengan dia. Kenapa? Kita nak bagi dia kesedaran. Siapa orang tak apa nak mau kawan dengan aku ni? Sebab aku ni tak mau pergi menuntut ilmu, tak mau bermasyarakat, tak mau lah untuk ke arah maksudnya agama, ya. Jadi maksud rugilah orang yang tak mau menuntut ilmu tu. Sebab apa? Dia maksudnya disebut sejahat-jahat hati dan seburuk-buruknya. Ilmu tu adalah nur cahaya. Bila tak mau menuntut ilmu, gelap hati. Kita tak mau hati gelap, kita nak hati yang bercahaya, ya. Orang menuntut ilmu tu maksudnya dipayung malaikat, didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, ya. Rumput-rumput, batu-batu, tanah yang dia pijak, semua mendoakan dia. Tapi bagi orang tak menuntut ilmu tu, rugilah dia. Duduklah dalam kejahilan, ya. Masya Allah. Kerana ia tidak mempunyai bahagian langsung dalam kebaikan. Dia kata sejahat-jahat hati orang tak menuntut ilmu tu. Kenapa? Dia tak ada langsung mempunyai bahagian dalam kebaikan. Dia tak duduk dalam kebaikan. Walaupun nampak dia sihat, dia makan okey, hidup dia nampak senang dan sebagainya. Di sisi Allah Ta'ala tak ada kebaikan. Hiduplah sehari semalam, 24 jam berlalu masa begitu saja. Tanpa satu ilmu pun yang dia tuntut. Rugi, ya. Tak faham, duduk macam tu lah, ya. Kalau dulu kata dia muda, mungkin dia ada anak kecil, dia tak boleh tuntut ilmu. Sampai usia tua pun duduk macam tu juga. Masya Allah, rugi, ya. Rugilah orang tersebut. Sebab itulah kita ni bila ada kawan, kita kena ajak-ajak. Jomlah kita menuntut ilmu, jomlah kita pergi pengajian, jomlah kita ajak. Kalau dia tu manusia yang keras hati juga, dia tak mahu. Tapi kalau dia tu manusia yang lembut hati, insya-Allah dia mahu. Kita ajak juga, ajak. Ajak tu sebagai kita nak tarik dia daripada tak faham ilmu kepada faham ilmu. Sama ada ilmu pengetahuan atau amal perbuatan. Tak ada kebaikan langsung orang dia kata. Ya. Sama ada dalam ilmu pengetahuan ataupun perbuatan. Perbuatan pun kalau orang tak ada ilmu macam mana kehidupan dia. Jadi kehidupan dia duduk macam orang jahil, ya. Dengan tak tutup aurat, dengan solat pun tak tahulah. Buat cukup 5 waktu kata, ya. Jadi kehidupan dia tadi maksudnya jadi tak baik, ya. Bahkan ia seperti haiwan.
Na'udzubillah. Orang yang tak menuntut ilmu ni dikatakan dalam hadis ni dia seperti haiwan. Na'udzubillah. Haiwan tu tak apalah, dia tak ada akal. Kita manusia ni ada akal. Ya. Haiwan bila dia mati dia tak kena soal. Kita manusia ni kalau mati kena soal. Jadi sebab itulah maksudnya kita dituntut, disuruh untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Walau bagaimana cara sekalipun. Walau dengan cara Google Meet, alam maya. Ataupun nanti kita dapat bersemuka. Ataupun kita buka TV. Ataupun kita dengar ceramah radio. Ataupun kita buka handphone kita dengar ceramah-ceramah agama, ya, dan berbagai. Jangan sampai pengajian langsung tak mau pergi, duk asyik dengar TV, asyik tengok TV, dengar ceramah agama, dia takut dengar di rumah saja. Tapi sebaiknya hadir ke majlis ilmu itulah yang terbaik. Kerana dia adalah halaqah yang dipayung oleh malaikat, ya. Contoh kita hari ini dah berada di Google Meet ni, kita dipayungi oleh para malaikat, didoakan oleh segala makhluk Allah yang ada di sekeliling kita. Maksudnya makhluk Allah tadi minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah sipulan-sipulan, sebut nama kita. Kenapa? Kerana kita maksud berada dalam halaqah ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu, faham ilmu, maka hidup orang berilmu dengan tak berilmu ada perbezaan. Orang tak berilmu, hidup dia macam mana? Ya? Hidup dia maksud ikut suka dia. Orang ada ilmu, hidup dia dia ada disiplin dia. Oh, dia tengok waktu pagi, dia dah sembahyang subuh mau selesai dah, dia akan berzikir. Lepas berzikir dia nak solat sunat duha. Dia buatlah amal-amal dia tadi. Tapi orang tak ada ilmu, bagi dia jam yang berlalu begitu sajalah. Duk kira nak masak, duk kira nak makan, duk kira duk hai-hai dunia ni memang tak habis. Kita sehari semalam kalau hai dunia memang tak habis. Contoh kita orang perempuan, kita tengok kerja rumah kita banyak. Kalau kita tak rebut juga masa ni untuk kita menuntut ilmu, duk macam tu lah. Sibuk dengan kain baju, nak basuh baju, nak sidai baju, nak lipat baju, nak semualah. Sibuk dengan pinggan mangkuk, nak basuh pinggan mangkuk, nak apa semua, tak habis. Jadi kita ni maksud kena pandai kan, sesuaikan diri, kita pandai disiplinkan diri, atur masa tadi. Waktu ni aku nak mengaji, okey, yang lain tu lupa sekejap, hai dunia. Kalau duk tunggu waktu, sampai bila tak selesai? Memanglah. Kalau pinggan mangkuk ni tengok, kalau kita makan sehari semalam tu, dah basuh habis dah. Lagi jadi lagi kotor dah. Tak selesai. Duk tunggu pinggan mangkuk tu memang tak ke mana. Tapi kita masa kita nak pengajian tu, kita abaikan dulu, lupa sekejap benda ni. Sekejap lagi aku ambil peduli. Sekarang biar dulu. Rebutkan masa tadi kan. Tu yang terbaik. Jadi dia kata orang yang tak mau menuntut ilmu tadi, tak ada kebaikan pada dia tu ibarat seperti haiwan. Na'udzubillah. Kita ni manusia dengan haiwan ni perbezaannya sangat ketara. Beza manusia iaitu kita ada akal fikiran. Allah bagi akal fikiran. Haiwan tak ada akal. Jadi kalau orang kata hang ni macam haiwan, marah tak? Marah. Sebab haiwan tu binatang yang tak ada akal. Kita ni manusia ada akal, boleh fikir, boleh maksudnya tengok mana baik, mana buruk, membezakan baik dan buruk, ya. Tapi dalam kitab hadis ni dia kata orang seperti itu tak menuntut ilmu tu dia seperti haiwan, ya. Bahkan haiwan pun lebih baik lagi. Allahu akbar. Kalau haiwan dengan orang tak menuntut ilmu tadi, dalam kitab dia kata haiwan tu baik lagi. Masya-Allah. Kita manusia duk buat macam-macam amal kebaikan ni, tapi dia kata kalau tak menuntut ilmu kita teruk pada haiwan ni. Hari semalam takkan langsung kita tak buat kena benda yang boleh bawa pahala. Ada. Tapi kalau tak menuntut ilmu, habis lah. Dengan semayang pun bila tak faham ataupun tak ada ilmu, semayang lah. Cara orang tak ada ilmu. Kita tengok orang semayang tak ada ilmu. Semayang dia, tutup buku kata ada dua jenis semayang. Satu semayang disebut semayang kera.
Kita tak bisa dengar kan semayang kera. Satu semayang disebut semayang ulang. Kita ni semayang apa tak tahu ni. Dua kategori ni. Saya pun tak bisa dengar. Tu lah tu guru sebut. Semayang kera ni dia kata Allahu Akbar, dia angkat takbir dia. Tangan garu sana, garu sini. Gerak sana, gerak sini. Tu semayang kera. Kita tengok kera kan duduk diam. Kera, mata kera kena belacan. Lagi lah duduk tak diam. Kita tak mahu lah semayang kera. Duduk gerak sana, gerak garu sana, garu ni. Lepas tu tak tahu pula garu tu macam mana cara dia. Garu macam ni cukup 3 kali dah batal. Kalau nak garu pun letak tangan macam ni kan. Satu jari je gerak. Berapa kali pun nak garu tak apa. Satu jari ni lah. Tak apa lah, tu orang ada ilmu. Orang tak ada ilmu dia garu ikut dan. Semayang kera. Semayang ular pula macam mana? Semayang ular ni angkat takbir, Allahu Akbar, diam senyap. Ular ada rokok, ada sujud, tak bunyi apa langsung. Baca bacaan semua tak bunyi. Tu semayang ular nama dia. Tu pun Allah Ta'ala tak terima semayang kera, semayang ular tak sah. Kita nak semayang yang sebenarnya seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana semayang sebenarnya? Maksudnya dia rukun qauli, rukun baca, kena baca. Contoh surah Fatihah, baca lah. Pasal kau duduk diam senang. Ini semayang surah Fatihah baca dalam hati. Tu bukan nama baca dalam hati. Dia mesti baca di bibir, mulut ni keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi keluar. Kalau baca dalam hati, jadilah semayang ular. Tak mau semayang ular. Kita nak semayang yang sebenar, yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita kena mengaji. Tak jangan semayang. Tapi tengok semayang jenis apa? Semayang kera. Semayang tak semayang, tengok semayang jenis apa? Jenis semayang ular. Dua-dua tu tak diterima Allah Ta'ala. Penat buat. Sebab tu kita kena mengaji. Bila mengaji kita tahu, ni rukun qauli, kena baca, bagi sebut, bagi jelas, bagi bunyi. Taklah kuat sampai sebatu, tapi paling tidak telinga kita sendiri mendengar. Kan? Ya. Jadi dia kata, orang yang seperti tadi ni yang tak menuntut ilmu tadi, dia seperti haiwan, tapi haiwan tu lebih baik pada dia. Sebab apa haiwan lebih baik pada dia? Kerana haiwan itu tidak akan mendapat balasan seperti yang akan didapati oleh manusia yang demikian keadaannya. Haiwan tu kalau dia mati, selesai. Dia tak disoal di akhirat. Kita mati, manusia kita kena soal. Dalam kubur kena soal. Hari kiamat kena soal. Kita tahu. Jadi dia kata orang yang jenis tak menuntut ilmu ni, dia diibarat seperti haiwan. Allah teruk lagi pada haiwan. Na'udzubillah. Duk hidup ni pun kalau orang kata hang ni macam haiwan, marah tak? Marah. Kita manusia marah kalau orang sebut kita hang ni macam haiwan, marah. Tapi sebenarnya yang disebut dalam hadis ni betul, dia lebih teruk lagi pada haiwan. Na'udzubillah. Minta Allah Ta'ala jauh kita daripada bersikap begitu. Biarlah kita jadi manusia yang suka cinta pada ilmu. Banyak ilmu kita tak faham lagi. Masya Allah. Pergi bawa duit, pergi kedai kitab belum? Tak habis kitab nak beli, duit pun habis, kitab nak beli pun. Maksudnya kitab kita nak beli tu duk berlambak lagi. Maksud banyak lagi kita tak faham. Tafsir. Kita belajar tafsir, contohnya Pimpinan Ar-Rahman. Hak lain lagi, tafsir Jalalain lah apa, banyak lagi. Hak tu kita tak belajar lagi. Hadis. Kita belajar hadis, contoh hadis 40. Ketika hadis jilid 1 baru jilid 2, jilid 3. Lagi banyak lagi ilmu kita tak faham. Sebab tu kita kena tuntut ilmu. Baru-baru ni ada tuan guru mengajar dekat Masjid Melayu ni. Mengajar bab faraid. Saya nak cerita sikit lah. Bagus, kadang-kadang kita ni memang tak faham. Kalau kita tak tuntut ilmu memang tak faham. Dia kata bila berlaku kematian. Contoh si bapa mati. Bila bapa mati kan, sebelum nak dikebumikan akan ditanya dulu hutang dia macam mana. Hutang tadi, hutang seorang suami atau seorang bapa tadi. Ya, selalu masyarakat kita yang kata macam mana? Sebelum nak bawa jenazah pergi ke kubur tu kan, sebelum nak usung keluar pada rumah jenazah tu, adalah seorang wakil yang kata,
bagi salam dulu kepada orang ramai yang ada tu. Ini kira mati bukan COVID dah ni, mati yang boleh dihadiri oleh orang ramai. Dia kata siapa-siapa yang ada maksudnya si mati ni berhutang dengan dia, silalah tampil bagi berjumpa dengan waris, jumpa dengan anak-anak tadi lah. Siapa-siapa yang ada hutang. Atau pergi ke bumi jenazah tadi. Dia kata sebenarnya hutang tadi masih tak hilang daripada jenazah tadi. Jenazah tadi dia ke bumi bersama dengan hutang-hutang tadi, tak selesai. Zaman Nabi kata apa? Kalau orang tu hutang belum dijelaskan, tak boleh disolat lagi jenazah tu. Bayangkanlah. Jangan zaman sekarang ni orang suka berhutang. Dia takutnya hutang ni jadi masalah nanti. Jadi sebenarnya nak cakap macam mana dia kata? Nak bagi selesaikan apa ni mayat ataupun jenazah tadi kita nak ke bumi tanpa dia ada terlekat dengan hutang, cara cakap dia macam mana? Iaitu anak-anak ataupun waris dia tadi kena datang. Si jenazah ni, si mayat ni tak ada hutang kan? Jadi yang berhutang tu adalah saya. Kalau dia anak sulung, dia ngaku jenazah ni dikebumikan, nak ke bumi ni, nak pergi ke tanah perkuburan ni, dia ni tak ada hutang dah, selesai dah hutang dah. Jadi kalau segala hutang-hutang tu semua duduk kat saya yang kena bayar, saya yang ambil alih. Jadi jenazah ni dikebumikan dia tak tanpa ada hutang, tak sangkut dah hutang dah. Itu yang sebenarnya. Tapi masyarakat kita selalu dia kata siapa yang ada hutang ataupun jenazah ni ada berhutang dengan dia, silalah jumpa waris. Maksud jenazah tadi dikebumikan dalam keadaan sedang menanggung hutang dia tak selesai. Jadi bila anak yang pandai ni, yang ada ilmu tadi, dia kata jenazah bapa saya ni tak ada hutang apa-apa, selesai, kosong, zero. Yang berhutang tu adalah saya. Jadi pergi ke bumi jenazah tadi tanpa hutang. Yang menanggung hutang jenazah tadi adalah anak dia tadi. Dia ambil alih bab hutang tadi. Jadi jenazah tadi pergi bersih, tak ada hutang. Masyarakat kita tak cakap macam tu. Jadi tu maksud kita ada kesalahan dalam masyarakat kita. Kita selalu tak bersihkan jenazah tadi atau mayat tadi sebelum di bumi dengan hutang-hutang. Kita kata siapa-siapa yang maksudnya si mayat ni berhutang dengan dia, sila jumpa saya. Sedangkan jenazah tadi maksudnya masih sangkut lagi. Ni dia kata maksudnya hutang jenazah tadi tak ada dah, kosong. Yang berhutang tu adalah saya. Okay. Saya tu anak dia yang sulung ke abang dia ke keluarga dia lah. Jadi jenazah tadi kebumikan dalam keadaan tanpa hutang. Hebat selama ni kita duduk dengar orang duk kata kalau siapa-siapa yang berhutang dengan jenazah ni atau jenazah ni mayat ni berhutang dengan siapa-siapa pun, sila jumpa waris dia. Itu selalu kita dengar kan. Kita selalu kita dengar dia tu lah. Ingatkan orang tu pandai cakap, orang ni tak betul, tu buku tu tak betul cakap dia tu. Yang betul ni dia kena kata jenazah ni tak ada dah hutang, kosong lah. Ditanam maksud dia selesai. Yang ada hutang ni saya ni. Yang maksudnya yang berhutang tu dah saya. Ambil hutang jenazah tadi, ambil hutang mayat tadi kepada anak sulung tadi. Tu yang sebenar. Baru dah jenazah ni dikubumikan maksudnya dekat. Okey, sebab dia tak lekat hutang lah. Allah, banyak tu nak cakap pun kalau kita tak ada ilmu, ya Allah, tak selesai. Pergi ke bumi jenazah tanpa selesai hutang dia lagi. Tapi kalau pandai ada ilmu tadi dia cakap, pergi ke bumi jenazah tadi dah zero hutang, tak ada buat hutang dah. Jadi selesai macam. Yang ambil alih dia waris-waris ni, kan? Allah Akbar. Tu kena ada ilmu. Ni pun saya bila fikir Allah, banyak tu pun kadang-kadang kita tak ada ilmu, kita nak habaq nak beritahu orang pun tak tahu. Nak umum pada orang sebelum nak turun jenazah tu tak tahu nak bagi jawab macam tu. Ya? Penting. Ya, belajar ilmu, tengok ilmu faraid. Allahu Akbar. Kena tahu. Semua orang dia kata, tak payahlah, aku tak ada harta. Ilmu. Bila orang tanya, maksud bila sebut ilmu faraid ni, kalau orang cakap pasal ilmu faraid, kita ada ilmu ni sikit sebanyak, kita tahu lah. Tapi kalau kita tak ambil tahu langsung, sampai bila kita tak tahu.
bila kematian seorang bapa, ada anak lelaki, ada anak perempuan, macam mana? Itu penting tu, ya. Ada anak lelaki, maksudnya kalau keluarga-keluarga dia semua tak ada angin lah nak dapat harta tadi. Anak lelaki ni maksud menghalang keluarga yang lain tu daripada dapat harta. Ada anak lelaki, dalam maksudnya dia mati, dia ada anak lelaki, ada anak perempuan. Bila ada anak lelaki, adik-beradik lah suami tadi jangan teringin nak ambil, tak dapat sebab ada anak lelaki. Jika tak ada anak lelaki, ada lagi abang. Tapi itu maksudnya dalam pembahagian, kan? Okey. Lagi satu, bab faraid ni dia kata wajib kita kena ikut orang bila berlaku kematian, tak mau ikut faraid. Kata faraid tak adil. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini adalah daripada Quran. Hukum ni, hukum faraid ni pada Allah. Kita tak terima hukum Allah, siapalah kita. Semayang bagus, semua bagus, tapi bab faraid tak mau. Allah nak dapat harta faraid pun bukan banyak mana pun, ya. Nak makan pun tak berapa hari pun, ya. Kita nak tamak buat apa, ya. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi hari-hari ni pun dah banyak, syukur lah tu, ya. Tapi kadang-kadang bab faraid berani sampai nak gaduh, sampai keluar parang dan sebagainya. Masya Allah, ya. Itu manusia, ya. Dia tak ada ilmu ni, dia tak ingat bahawa hidup ni sementara, sekejap je. Ada banyak mana harta pun tak lama mana nak makan. Sampai masanya kita sakit dan kita mati ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habislah tinggal. Kesimpulannya dia kata. Kesimpulan dia kata. Hati manusialah yang wajib dibaikkan supaya senang menerima apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW demi untuk mencapai kebahagiaan. Jadi hati kita ni jaga betul-betul, ya. Hati orang yang baik macam mana? Hati yang keras lah, yang kata tadi, tak mau terima ilmu, ya, tak mau beramal dengan ilmu. Kenapa hati jadi keras? Ada sebab. Antaranya sebab apa? Kerana maksudnya banyak sangat bercakap. Dalam hadis ini banyak cakap perkataan yang sia-sia, tu menyebabkan hati kita keras. Susah nak dinasihati, susah nak diberi petunjuk, susah nak menerima ilmu. Banyak cakap banyak. Hingga cakap yang lara. Yang lara tu yang sia-sia. Tu dia lara. Contoh cakap lara macam mana? Contoh kita cerita kat kawan. Semua orang aku masak ni cerita. Tu lara. Lara tu tak ada bawa kebaikan. Tapi tak dosa, tapi sia-sia. Tak dapat pahala. Okey. Cakap yang satu jenis lagi mengumpat, tu bawa dosa. Jadi sebaiknya cakap ni bila perlu, tak perlu diam. Banyak zikir. Duduk saja tu subhanallah, subhanallah. Tu yang terbaik, ya. Lagi hati yang keras. Sebab apa hati ni keras, dia kata? Antaranya banyak makan. Kita hari ni lah banyak makan. Kita baca sirah Nabi. Nabi mana ada makan macam kita. Sehari sampai berapa kali, 5 kali, berapa kali, Masya Allah. Tu pun dah makan nasi tengah hari, dah jumpa ais kacang, makan ais kacang lagi. Apa lagi, semua buah lagi, apa. Tak tahulah segala-gala kita ni. Allah Allah. Tu zaman kita banyak penyakit. Banyak makan, banyak penyakit. Banyak makan manis, banyak makan masin, banyak makan yang berminyak, kolesterol semua, Masya Allah. Sebab tu hati kita gerah buat makan. Jadi kita kena banyak berlapar. Banyak berlapar tu banyaklah berpuasa. Ya, tu yang terbaik. Bukan tak boleh makan, makan lah. Enggak ada rezeki, tapi jangan keterlaluan. Makan keterlaluan ni sekali menghadap buah dokong sampai 2 kilo. Masya Allah. Ada makan sampai sungguh-sungguhnya tu, Masya Allah. Tak boleh makan keterlaluan. Makanlah setakat kita merasa nikmat Allah. Buah limau, makan sendiri. Makanlah sekadar kita merasa, bukannya kita makan sekali hadap tu, Masya Allah. Makan sungguh-sungguh. Kalau orang Islam lain lah, kita tengok KFC, Cina makan ayam tu dia, Masya Allah. Tak apalah mereka. Orang kafir, kita orang Islam kan makan macam tu. Ya. Zaman kita dulu lah, mak-mak kita, mak-mak saya lah dulu. Kalau nak makan ayam dulu, makan dengan nasi, tak boleh makan ratah.
zaman dah ni kita meratah ayam. Meratah ayam dari situ mana makanan nasi? Makan itu saja. Zaman ini zaman makanan mewah. Sebab tu kita makan sampai keterlaluan, hati menjadi keras. Bila dah makan tadi makanan tadi, ada juga makanan yang halal, ada makanan syubhah, ada makanan haram. Nak jaga makanan ni, makanan yang baik, makanan halal okey, makanan syubhah elakkan, makanan haram lagilah jangan sentuh langsung. Ya. Tu pun masya-Allah, tu baru bab makan. Hati jadi keras, dia tak terima nasihat, tak terima ilmu. Lagi satu, banyak tidur. Banyak tidur pun mengkeraskan hati juga. Tengok hari ni remaja-remaja kita kuat tidur. Tak nak buat macam mana ni. Tambah main COVID-19 ni, tak sekolah lah apa. Kuat tidur. Masya Allah, tidur. Allah Ta'ala hantar kita ke dunia ni bukannya untuk nak tidur. Tidur tu sebagai rehat sekejap waktu malam tu ya, dalam beberapa jam. Tapi kalau tidur sampai siang-siang hari masa ni pun tak bangun lagi tu, Allah. Kita faham bagaimana waktu pagi tidur, waktu pagi lepas subuh tu menghalang rezeki. Melekat mesua rezeki. Bagi tiap-tiap seorang ni, dia tidur. Melekat tak bagi kat dia. Bagi kat orang lain. Ibarat kita jamu ayam lah, pagi-pagi tu kita jamu ayam, jamu padi, jamu beras. Ayam yang tidur mana nak patuk? Jamu beras, jamu makanan ayam lah kita jamu. Ayam yang tidur dia tak patuk, ayam tak tidur yang patuk. Itu ibarat orang. Orang yang tidur mana terima mereka suara rezeki, tak terima, tak sambut. Jadi orang yang tak tidur tu rezeki dia murah. Sebab tu kita tengok Cina-Cina yang bangun awal. Nampak kaya sebab dia berusaha, dia bangun awal. Yang kita orang Islam ni pemalas, na'udzubillah, kebanyakan ya. Dan saya tanya kepada anak murid saya, ayah buat apa dalam rumah ni? Kata ayah tidur. Ya. Satu ahad lagi kuat tidur. Masya Allah. Jadi itu adalah salah. Tidur banyak, makan banyak, cakap banyak, tu menyebabkan keras hati. Habislah. Keras hati ni tak terima nasihat, tak terima ilmu, tak mau kepada kebaikan. Allah Akbar. Kalau sembahyang tadi jadi kena, saya kata dia sembahyang kerah, sembahyang ulang. Itu yang tak kuat. Sembahyang kerah dan sembahyang ulang adalah tak diterima Allah. Sembahyang yang sebenarnya seperti yang kita belajar, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bab sembahyang pun kena belajar lagi, dah tahu pun belajar lagi. Kita tak faham, kita belajar lagi sampai kita faham. Allah Akbar. Banyak yang tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak sekalian, ilmu ni memang banyak. Kita belajar tak habis-habis, akhirnya kita mati. Kita mati, ilmu masih ada banyak lagi. Kita lu mati. Apa? Belajar sampai mati ilmu. Lagi tak faham, lagi belajar. Lagi tak faham, lagi belajar. Alhamdulillah. Quran tu tengok, kita belajar. Sampai tahap tahun ni kita belajar pun masih lagi bacaan kita tak betul lagi. Kena belajar lagi tu baru Quran. Belum ilmu fiqh, belum ilmu lain lagi. Ya. Jadi kita jangan putus asa. Niat diri kita, ya Allah, selagi aku sihat, aku panjang umur, aku nak berdalamkan ilmu agama supaya aku faham ilmu agama, supaya aku dapat beramal dengan ilmu. Minta pada Allah dan dapat juga aku mengajar kepada anak cucu, pada sahabat-sahabat mana ya, supaya kita tergolong dalam golongan orang yang beruntung dari orang yang baik. Jangan tergolong dalam golongan orang yang tak ada kebaikan dalam hidup dia. Nampak macam baik tapi sebenarnya tak ada kebaikan. Sehari semalam tak mau pun untuk ilmu. Habis rugi ya. Sedangkan pengajian-pengajian banyak sekarang. Jadi kita nak dengan tak nak. Kita nak, alhamdulillah. Kita tak nak, rugilah kita. Ya. Kita sedarlah diri kita. Allah Akbar. Allah bagi aku ni sihat, panjang umur ni. Aku nak boleh-boleh nuntut ilmu lagi. Hak mana tak faham, jadi lebih faham ya. Banyak ya. Jadi untuk hari ni takat ni dah dulu kita punya pengajian kita, sesi kita untuk hari ni. Takat ni dulu kita berhenti hari ni 5 bulan 10 setiap Melayu ya. Okey. Kita faham ya tadi kan kita belajar tadi, iaitu pentingnya orang yang menuntut ilmu tu, iaitu dia terima ilmu
dia amalkan ilmu dan dia ajar kepada orang. Itu golongan pertama. Ibarat seperti hujan turun tadi, timpa pada bumi, bumi tadi terima air, sedut air dan suburkan tanaman. Itulah ya, baik. Yang orang golongan kedua pula, maksudnya ibarat tadi dia terima ilmu tapi dia tak amal ilmu. Ya. Seperti tanam tadilah. Maksudnya dia terima ilmu, dia maksudnya mengajar pada orang lain tapi dia tak amal. Tu ibarat tanah tadi, tanah yang keras, terima air, takung air tapi tak sedut air. Air tadi boleh guna untuk makhluk lain, manusia, haiwan, ya, untuk tirus tanaman, ya. Golongan yang tiga pula, tanah tadi ibarat bila turun hujan langsung tak lekat air, sedut air pun tak, lekat air pun tak, langsung tak ada memberi manfaat. Seperti orang tadi lah, tak suka untuk ilmu dan bila tak ada ilmu macam mana nak ngajar orang, tak ada memberi sebarang manfaat. Itu perbandingan yang Rasulullah SAW bandingkan dalam hadis ni supaya kita faham. Ilmu yang Nabi sampaikan tu seperti hujan lebat. Hujan tu kalau kita tadah air, Allah banyaknya. Orang buat air penangah hati tu ya, malam Jumaat tu. Hujan malam Jumaat tu. Yang tadah air, adalah nak buat air penangah hati, tak tadah, mainlah lebat mana pun tak dapat. Kan? Ada orang nak buat air penawar tu, orang ambil air hujan yang turun pada malam Jumaat. Bagi yang tadah dapat, yang tak tadah, semalam hujan lebat aku satu pun tak tadah. Tak ada. Gitu kita untuk ilmu. Kena tadah ilmu. Ilmu ibarat kalau tadah. Tadah tu dengar, faham, biarlah kita amalkan, ya. Jadi untuk mengakhiri ya pengajian kita hari ini, marilah mengaminkan doa, ya. Saya baca doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan baca kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.